السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ni kita dipertemukan semula dalam kuliah maghrib, kuliah bulanan. Bulan 1, bulan 2 tak main. Jadi bukan sini ya, banyak tempat semua je tu. Tapi kesemua tu ada hikmah tuan, kita terima je. Bagi saya bila tak ada kuliah tu, alhamdulillah apa? Boleh tidur awal. Saya bab tidur memang mudah. Kan? 9.30 pukul 10 tidur awal. Jadi eloklah dengan umur kita ni pun perlu juga pada rehat, kan? Jadi malam ni kita sambung pada muka surat 279. Surah apa kita dah baca ni? Tak apalah surah apa, tak apalah, kita baca dah lah. Kali terakhir bulan 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kena. Wa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara al hayatad dunya innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surah An-Nazi'at. Baik. Dia punya terjemahan. Maka apabila datang kedahsyatan yang besar itu, tiupan yang kedua kali, pada hari yang teringat manusia apa yang telah diusahakannya, dan nyata diperlihatkan neraka jahim itu kepada sesiapa yang melihat. Maka adapun sesiapa yang melampaui batas dan mengutamakan penghidupan dunia, maka sesungguhnya neraka jahim itulah tempat kediamannya. Dan adapun siapa yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan nafsunya dari keinginan jahat, maka sesungguhnya syurga itu adalah tempat kediamannya. Baik. Ada huraiannya. Huraiannya, sesudah didatangkan hujah-hujah dan dalil yang menewaskan mereka yang telah engkar akan adanya hari kiamat. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Kalau Tuhan sebut dalam Quran, memang benar ni berlaku. Kita tengok sudahlah. Bukan kita menuduh, bukan kita menghukum. Tapi kalau dengan peringatan Allah, adanya hari kebangkitan, ada hari pertimbangan. Kalau seorang insan ni dia buat tak peduli, sewaktu hidup di dunia dia tergamah, buat zalim ke orang, fitnah orang dan sebagainya, maknanya kita boleh cap depa ni tak yakin adanya hari kebangkitan.
Kalau tidak, Tuhan tak sebut tuan-tuan dalam Quran. Di antara golongan yang cukup menyesal di akhirat, disebut dalam surah Al-Muddathir, surah ke-74 pada ayat 46. Cuba buka tengok. Kita ulang banyak kali lah, tak apalah. Macam Melayu kan ingat sangat, kan? Bila ditanya pada mereka, kenapa kamu berada dalam neraka ini? Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan adalah kami dahulunya mendustakan, kami menolak tak adanya hari kiamat, tak ada hari kebangkitan, tak ada hari pembalasan. Sebab tu kita tengok di dunia ni dia relax kan? Kan dia tak dengar khutbah jemaat bab syurga neraka, tapi duduk macam tu. Fitnah orang, kencing orang, kan? Jadi kita boleh kata tuan-tuan pada zahir, kalau macam tu perangai hang, sebab kita hanya boleh menghukum yang zahir saja. Tengok dia pun macam tu, memang kaki kencing orang, hutang belik, makna seolah-olah macam dia tak percaya ada hari pembalasan. Ni esok dia terkejut besar, dia kata macam ni. Ayat 46 ada Haji Khalil, surah ke-74 Al-Muddathir. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan adalah kami dahulunya mendustakan hari pembalasan. Kita buat hari ini, balasan sebenarnya bukan di dunia. Kadang-kadang yang jahat, yang zalim tu tak kena apa. Ini pun lagi satu juga. Kalau dia tak betul ustaz, kenapa tak kena apa? Ulok-ulok. Kan? Mampu buka surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 42 kita baca ni. Kita baca banyak kali dah, kita baca hadis sekali menyokong ayat Quran. 14 42. Wala tasaban, ayat tu di bawah kan. Wala tasabanna, apa dia? Wala tasabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Itulah jawapan tuan. Tuan jangan rasa pelik. Hak tak beriman pada Allah, dia buat zalim kat orang, hidup pun senang. Duit pun banyak. Kita duk main dengan kuliah ni Allah, kan? Gagah. Dan janganlah kamu menyangka, kata Allah, aku leka, aku lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Tu tuan. Innama yuakhiruhum, cuma aku perlambatkan sikit untuk dia, siksaan untuk dia. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari yang dia akan, dia tengok apa nak berlaku kat dia, terbelia dia mata. Ish, apa ni? Apa nak jadi ni? Allah sebut dalam hadis di Bukhari, Inna Allah la yumli zalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu. Tuhan sebut. Ada ayat Quran, surah Ibrahim, surah 14 ayat 42, ada hadis menyokong, yakni hadis Imam Bukhari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi tangguh dulu terhadap orang-orang zalim, sehingga bila sampai masa Allah nak memusnahkan mereka, mereka tak mampu nak melarikan diri. Jadi kita jangan terpedaya tuan-tuan, benda-benda macam ni. Tengok buat zalim kat orang, buat zalim kat rakyat, kencing rakyat, duduk sehat. Baik-baik mengaji ni pula sakit. Kan? Kita semayang tungin terbalik, semayang malam, tak pernah tinggal lah bangun malam, kan? Tak pernah tinggal bangun malam sepanjang hayat mana murah penjin. Bukan sepanjang tahajud. Saya kalau tak Tok Iman tak main malam ni, aku kata dia tukar parti lah. Nasib baik dia main, kan? Dia main-main. Kan? Itu cerita dia tuan-tuan. Kita ni mudah sangat. Sebab tu kita ni kena minat Quran, tengok Quran. Saya ni halim dah lah, boleh sikit-sikit, tapi syukurlah saya yakin. Lepas tu saya tak heran, tengok dia pun kita besar, duit banyak, hidup mewah. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 44. Nak heran apa? Alamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim
abwaab kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ayat dia. Itu ayat istidraj. Di kita yang semayang tak tinggal taat pada Allah, hidup tak senang. Itu semayang. Cerita. Jadi inilah kelebihan agama kita, tuan-tuan Allah. Kalau kita rajin tengok mana, cari kitab tafsir. Tengok. Kemarin saya ada di Perlis 3 hari. Saya tengok satu kitab Arab yang diterjemah dalam bahasa Melayu. Jagalah Allah, nescaya Allah menjagamu. Dia sebenarnya hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis ke-19 dan kitab Matan Arba'in. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, nescaya Allah jaga. Allah jaga kamu. Tengok uraian, masya-Allah. Siapa dia? In Al-Qarni, ulama Arab Saudi. Umur mungkin 62. Muda lah kita. Hafal 5,000 hadis sahih. Hafal Quran, Allah. Tu saya kata dekat sahabat tu, jual kat saya lah buku ni. Saya suka tuan-tuan bila bercakap ada sandaran. Bila bercakap ada sandaran. Dia bubuh sandaran Quran hadis, Quran hadis. In Al-Qarni. Lepas tu kata, tak apalah Ustaz, ambil saya hadiah kat Ustaz. Memang aku tara dia mesti hadiah, takkan akan tunggu dia nak ambil duit kan. Duduk agak dah kan. Biasa lah. Duduk tengok dulu 3 hari, duduk tengok sonok. Nantilah bila-bila sampai masa saya dah boleh ingat semua tu fakta-fakta kita. Di antara yang menarik tuan-tuan, dia bagi 10 ciri wali Allah. 10 ciri. Dengan Quran mengaji, insya-Allah. Saya itu saya suka. Dia makna bila kita cakap ada sandaran, bukan cakap kosong. Kita tak tuduh, kita tidak menghukum siapa-siapa ahli neraka. Tapi kalau tengok pada zahir, perangai macam tu, memang dia ni tak percaya ada hari kebangkitan. Dia tak percaya ada hari pembalasan. Sebab tu dia dah buat kerja macam tu. Nak tengok sahabat yang marah. Duk main nombor ekor tak? Dah, boleh apa tak main? Dia orang mengaji, dia tahu ekor berjudi tu haram. Kan? Ada letih tuan-tuan. Lah dah tak pergi Selangor dah. Duk mengamuk dah Perak pula. Perak pakak berebutan dah. Balik Perak hari tu sehari, rehat sat, tidur awal. Pergi Perlis 3 hari ni baru balik rehat 2 hari, esok pergi Gerik pula. Hari Sabtu pagi pergi Gerik. Saya suka pergi awal. Saya kata kalau hampa tak ada duit, hampa cari homestay, aku bayar nari, tak ada lorak apa. Aku bukan sengkek kan. Larat duduk tidur masjid surau tuan-tuan, nyamuk. Nak kena ada keselesaan. Saya dah lalui dah tidur masjid, tidur surau, tidur markah ni. Kan? Sampai masa lah kena, bukan ada keselesaan, dapat kurangnya kan. Kita nak tak beg senang, ni tentulah beg. Lagi orang semayang lebih kurang macam tablik lagi. Nak kena tutup pula kan. Tutup dengan keng, buka keng tak ada apa dah. Orang balas pula kan. Ni nak pergi Gerik pula. Sembelih lembu sekok Gerik nak sambut saya. Punya lama dah duduk booking ni. Saya kata ambil homestay satu, saya akan pergi awal. Saya bilang awal tuan-tuan. Pukul 10 nak keluar dah. Pukul 12 sampai. Kok jalan makan nasi tengah hari. Semayang Zuhur jamak qasar, tidur. Charge bateri. Pukul 2 sampai pukul 5. Cantik Angkit mandi, fresh, malam tabuh pula. Kan? Baik. Jadi itu sedikit peringatan kepada kita bersama. Sesudah didatangkan hujah-hujah dan dalil yang menewaskan mereka yang telah engkar akan adanya hari kiamat. Tak percaya. Tak percaya hari kiamat, tak percaya ada hari pembalasan. Cuma hari kiamat kita tak tahu bila akan berlaku. Kalau ada orang nak cerita kat tuan-tuan dan perempuan, sekian bulan, sekian tarikh akan berlaku kiamat, pembohong. Sebab surah Luqman, surah 31, ayat yang terakhir. Ayat ke-34 cukup jelas. Allah berfirman, "Innallaha 'indahu ilmus sa'ah." Sesungguh
hanya Allah sahaja yang mengetahui bila akan berlaku kiamat. Nah, ni kalau nak ikut dalam kitab WhatsApp saya lah kan. Kitab WhatsApp, kitab Facebook, kitab WhatsApp banyak tu masuk. Nah, banyak yang menyatakan kita ni macam seolah-olah sudah hampir dengan kiamat. Dajjal nak keluar lah, dia kata. Saya baca lah kan. Secara tepat siapa pun tak tahu sebab Al-Quran. Nah. Jadi dia kata sesudah didatangkan hujah-hujah dan dalil yang menewaskan mereka yang telah ingkar akan adanya hari kiamat. Sebab tu dalam Islam pun Islam ajak tuan-tuan. Nah, setiap pendakwaan mesti wajib bawa hujah, bawa dalil. Jangan duk main tuduh orang. Ustaz Syarif ni bawa ajaran sesat. Hang kena bukti. Tak mana aku bawa ajaran sesat. Depa ni pun macam tu juga. Bila Allah bagi hujah, bagi dalil, apa kalah. Sedangkan depa tak percaya, depa tetap ingkar, seolah-olahnya tak ada hari kiamat, kiamat tidak akan berlaku, hari pembalasan pun tak ada. Menyusul pula beberapa ayat yang menceritakan kejadian yang berlaku pada hari tersebut. Tak apa tadi saya cakap, tergantung. Setiap pendakwaan kena ada hujah, kena ada bukti. Dari Quran Al-Baqarah 111. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, katakanlah sekiranya benar apa yang kamu dakwah, bawalah keterangan kamu, bawalah bukti kamu. Ini Islam tuan-tuan. Hadis al-bayyinah al-mudda'i dalam kitab Matan Arba'in, tapi saya tak ingat kitab hadis 40 ni hadis ke berapa yang ni, tapi dalam Matan Arba'in. Nah, pendakwa mesti wajib bawa dalil, bawa hujah. Ni Islam. Tu bawa dalil. Ni tuduh kau ni sesat, kau ni sesat, kau ni sesat. Hak tuduh pun bapa sesat. Kan? Tu cerita dia. Baik. Cerita bila sikit tak apa no. Bulan lepas Majlis Agama Islam Pulau Pinang telefon saya lah. Dia telefon apa, saya tweet. Bukan dia tanya, saya tanya dia. Ustaz, nak tanya pasal tauliah kan? Oh ya Ustaz. Tak ada Ustaz. Berapa lama orang belajar? Taklah berapa lama, 30 tahun lah. Saya kata kalau law pun nak tanya tauliah, kalau tak betul apa yang saya bawa, saya berdakwah dari dulu lagi orang tangkap lah. Tak apalah Ustaz isilah 5 soalan kami tu. Kalau 4/5 ada, dapat tauliah fast track. Dia 5 semua. Saya cek aku ada 1 lah. Saya hantar kat dia WhatsApp, dia suruh WhatsApp, tapi dia cakap elok aku. Kan? Dia pun faham keadaan kan. Saya duk kata kalau hampa rasa ustaz ni duk buat kerja ni tak betul, bawa ajaran sesat, bukti tak mana aku tak betul. Saya tak mau kata orang ni, bukti aku dulu. Kan? Tak ni aku nak berhujah dengan aku nak ambil kitab ni lah. Aku nak abad setiap muka surat mampu hampa. Kan? Nah, ni bukan ilmu saya, ilmu Allah, ilmu ulama. Tapi Allah anugerah daya ingatan yang kuat. Alhamdulillah kita nak bayar balik ke Allah. Nah, sebab dia pilih saya. Tapi dia cakap elok. Dah sengak, tak tahu lah. Nampak tauliah pun tak main lah. Nak panjang lah. Kan ambil 3 depa lah. Baik. Dia kata jadi dia kata lagi di sini, hari yang amat hebat dan menggempar akan segala makhluk, hari kiamat. Banyaklah macam tadi itu imam baca idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu semua tentang kiamat. Al-Qari'ah, semua tu dialah. Al-Waqi'ah, itu semua tentang kiamat. Hari yang amat hebat dan menggempar akan segala makhluk, tidak terupa pada akal betapa dahsyat dan gegak gempitanya. Maknanya yang kita tak pernah gambarkan macam ni ke kiamat. Quran ni tuan-tuan, dia cerita kiamat, ulama faham takat dia boleh faham ya. Tapi dia pun kata, ulama kata yang sebenar hakikat macam mana kita pun tak tahu. Sebab kita belum lagi melalui proses berlakunya kiamat. Macam dululah kita duk dengar pernah berlaku berapa 100 tahun dulu tsunami. Tahun berapa lama dah.
Tsunami pom datang. Dia mai 2004 itu kan, 26 Disember. Oh, yang betul tsunami macam ni. Ya, tuan-tuan boleh bayang ayak boleh angkat rumah. Kiamat. Dia cerita ya. Ulama faham tu pun hakikat sebenar kata dah. Dekat dia mampu boleh fikir. Nah, hakikatnya siapa pun tak tahu. Baik. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Dia terjemah ni apa dah? Maka apabila datang kedahsyatan yang besar itu, tiupan yang kedua kali. Tatkala tibalah masanya dihidupkan kembali sekalian makhluk. Ingat, kita mati, lepas tu dihidupkan semula. Nah, banyaklah ayat-ayatnya yang disebut dalam Quran. Di antaranya surah Al-Baqarah 281 kot bisa. Ayat 281 Al-Baqarah. Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya kamu akan dikembalikan kepada Allah. Semua dibangkitkan semula. Zaman Nabi Musa alaihissalam berlaku. Seorang hamba Allah ni kena bunuh. Jadi keluarga dia, golongan dia, puak dia tuduh puak A yang bunuh. B kata puak A kata B bunuh. Tuhan nak tunjuk tanda kekuasaan Allah, dia hidupkan semula pun tu. Tadi ada dalam dalam internet lah. Di Indonesia kes baru tuan-tuan, dia mati hidup balik. Tak takut dia pengsan, dia kapan elok lah. Tuan-tuan dia bergerak. Tak pelik tuan-tuan. Pasal apa? Dulu di Kedah berlaku. Nama dia Cikgu Arfah. Dia cikgu. Tuan-tuan bayang, time tu tahun 1967. Time tu mana ada orang perempuan pakai tudung labung. Dia diisytiharkan mati tuan-tuan. Maka nak bagi mandi pun tuan-tuan dia hidup. Wallahualam lah. Saya mula tu tingkatan 1, baru 13 tahun. Saya ingat sampai lah Cikgu Arfah. Bila dia hidup semula tuan-tuan, dia jadi bomoh pula dah. Tapi nak cerita ni pengalaman, sebab saya duk ada tentu. Dia main rumah kami. Yang anehnya, tak tahulah dia tu jin ke apa. Banyak benda yang dia kata betul itu tentang peribadi seseorang. Macam mana dia boleh tahu no? Lah. Dia pun mati, dia isytihar mati. Lepas tu terus jadi bomoh. Bomoh. Mai pakai semua putih. Pelukung putih, tudung labuh lah. Saya ingat yang saya. Salah satu dia tengok sepupu kami lah, adik-adik kami. Dia tengok anak ni bagus ni. Dia tunjuk kat dia tu. Dia kerja besar ni. Saya nak kata macam mana? Memang betul dia kerja besar, general manager. Dia tengok kat aku. Yang ni kuat kata kat orang. Dia duk maki berkata harapan memang puih. Tapi ya sepupu saya betul tuan-tuan, kerja besar. Kita nak kata macam mana? Saya tak nak jawab. Kena tanya orang lebih arif lah. Jadi dia boleh tapi lah sikit kan, boleh bawa dia tu kan siapa? Geng-geng bini-bini ada laki ni. Geng-geng tu lah nak cek laki mereka nak buat apa. Masuk arwah mak aku lah. Aku budak-budak aku dia dengar kan. Macam-macam. Nah, ada baik. Jadi kata macam tu. Tatkala tibalah masanya dihidupkan kembali dalam Al-Baqarah 56. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum. Tu alat dalil tadi zaman orang Bani Israel yang mati kena bunuh kemudian dihidupkan semula.
Lepas dia bangun tuan-tuan, dia tunjuk, dia ni lah, puak ni yang bunuh aku. Allah matikan dia kali kedua. Itu dalil. Takkan Quran nak kencing. Ayat 56 ada? Sahabat, ada? Ada. Ayat 56. Itu ayat dah nah. Baik. Waktu yang amat dahsyat lagi hebat memporak-perandakan segala-galanya dan lupa manusia akan lain-lain perkara kecuali dirinya sahaja. Anak, bini, cucu semua tak boleh lah tuan-tuan. Dia sibuk diri dia. Ini kena tengok ada ayat lain lah. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Itu semua dia lah tu. Mak, pak, anak, cucu apa tak boleh dah. Sibuk dengan diri dia. Allah. Pasal apa? Gerun tengok tuan-tuan. Allah. Kita tengok tsunami pun gerun. Kan? Dia dalam video dia tunjuk di belah India apa. Tanah runtuh. Lepas satu, lepas satu. Yang mereka pembangang lepas kat duduk tunggu tengok. Aduh. Seronok apa ni? Bala ni. Kan? Kita tengok. Tu baru tanah runtuh. Belum lagi kiamat yang sebenar. Dia kata, dan lupa manusia akan lain-lain perkara kecuali dirinya sahaja. Dia sibuk dengan diri dia. Dan gementar seluruh badan yang derhaka serta hening tenteram mereka yang taat. Ada beza tuan-tuan. Orang yang sewaktu hidup di dunia ni derhaka pada Allah, memang dia labah dewa bila berlaku kiamat. Yang taat, dia cool, dia relax. Mari kita bahas sikit. Macam mana seseorang itu dikatakan derhaka? Kita menjadi manusia derhaka apabila kita enggan dan tidak mau ikut ketetapan Allah dan Rasul. Jadi derhaka. Bila ketetapan Allah dan Rasul diketepikan, bukan sekadar derhaka atau imam, sesat. Boleh tuan-tuan? Nanti dah kata mana dalil? Nanti saya nak baca ni. Suratul Ahzab, surah ke-33 ayat 36. Esok orang tanya senang. Ciri-ciri orang derhaka, ciri-ciri orang sesat. Ini ayat ni cukup clear. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillah hawa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak harus tak boleh seorang lelaki yang beriman, begitu juga seorang perempuan yang beriman. Apabila Allah dan Rasul tengok telah menetapkan sesuatu di dalam urusan kehidupan mereka, lalu mereka mencari yang lain, tak mau ikut ketetapan Allah, tak mau ikut apa yang diperjelaskan oleh Nabi, maka ketika itu Allah kata mereka ini derhaka kepada Allah, derhaka pada Rasul, dan mereka sesat dengan kesesatan yang nyata. Bulan bila dah lama tak main, saya ingat saya tak cerita lagi lah. Sini ada kitab Asbabun Nuzul dah? Tak ada no. Kalau ada mukmin saya nak tunjuk. Saya seorang ustaz, saya duduk tengah buat live duha tu, dia komen kat situ tentang hukuman ke atas orang-orang yang engkar, yang derhaka, tak mau ikut ketetapan Allah dan Rasul. Dia kata, Ustaz, rojok sekian-sekian. Kebetulan di sekolah tu ada sebab menuzul. Wish, kita pun tak baca. Kita mana ada pergi tengok tuan-tuan asbabun nuzul, sebab-sebab munajat. Imam Asy-Syafi'i dia ingat. Kita satu dua ayat boleh kata imam, kan? So, imam boleh bagilah jawapan. Pasal apa turun Al-Qasas surah ke-28 ayat 56. Sebab-sebab turun ayat. RM1,000 seminit dari sekarang. Kuih tak boleh dengar. Kita mana tak boleh. Bukan semua ayat Quran tu bersebab, tuan-tuan. Sebab bila sebab sebab nuzul, sebab-sebab turun ayat, dia kaitkan dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Jadi saya pun tengok, sebelah masih tak. Dia ni Ustaz Otai di Kelang, Selangor. Dia setiap pagi dia akan sertailah kuliah-kuliah duha yang kami buat live ni dah hampir setahun dah tuan-tuan. Alhamdulillah.
Dulu kita pun belah jingga nak. Masa mula-mula lockdown 18 Mac 3 bulan tak pergi mana ni kata kan. Nak pergi mana buat macam mana ni. Kita dah bisa keluar buat balik 20,000, 30,000. Tu yang boleh top up dengan yuran bayar gaji. Tuhan ilham kat saya hang buat kuliah duha live. Alhamdulillah. Tuhan Maha Bijaksana. Tuhan lagi Maha Mengetahui. Kita ikutlah. Patutlah boleh bayar gaji sepanjang tahun lepas. Tahun lepas berapa hari ya budak-budak mengaji. Tanya ustaz saya, ustaz. Jak sekolah kami, Ustaz Salihin. Ada tak pernah dapat gaji tahun lepas? Kalau dia kata ada, aku bagi berhenti esok lah. Ustaz Salihin ni dia Al-Hafiz. Saya mula kenal beliau di Yaman. Dia duduk lama 10 tahun. Tara tu punya duduk lama pun tak boleh menikah harap apa punya cerai. Kalau aku balik 4 dah cerai. Nak kata tak handsome, handsome. Tapi aku handsome lagi pada dia. Kan? Jadi nak cerita sikit ni ayat tadi nah. Tak apa kita baca. Muka surat 1110. Ayat saya baca tadi. Ini sebagai dalil tuan-tuan. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul kita tak boleh nak langgar. Ayat ini menegaskan, ini huraian ataupun tafsiran satu kaedah yang wajib dipatuhi oleh orang-orang mukmin dalam segala urusan hidupnya, iaitu tidak boleh bagi seseorang itu memilih sesuatu ketetapan selain daripada yang telah ditetapkan oleh Allah dan diterangkan oleh Rasulnya. Jadi cerita ni ada dua hamba Allah, A dan B. Depa ni bertelingkah. Jadi lah ni jom kita jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta pandangan beliau biar dia yang buat keputusan terhadap persengketaan yang kita dua hadapi hari ini. Depa pergi jumpa. Bila A cerita, B cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam buat keputusan memihak pada A. Settle lah. B tak puas hati. Tengok tadi ayat tadi, nampak tak? Keputusan Allah dan Rasul jangan duk tikai. B tak puas hati. Dia kata kat A, jom kita pergi jumpa Umar pula. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pergilah. Umar tanya, mai buat apa ni ada orang? A kata kami sebenarnya tadi pergi jumpa dah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Settle dah. Beliau buat keputusan memihak pada aku, tapi si B ni tak setuju. Oh, tak setuju dengan keputusan Muhammad. Duduk sana. Masuk dalam rumah. Niat nak bawa keluar durian musangking apa kan? Dia bawa keluar pedang. Dia pancung kepala kawan tu. Turun ayat surah keempat An-Nisa ayat 65. Sebab-sebab turun ayat di antaranya dikaitkan dengan peristiwa ini. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Dah. Maka demi Tuhanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak menganggap umatmu umat yang beriman. Nabi Muhammad dah buat keputusan. Nabi Muhammad ni insan pilihan Allah, tuan-tuan. Hampa boleh tak terima dia tak setuju? Sehingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian setelah kau membuat ketetapan, mereka menerima dengan sepenuh hati. Itu tanda-tanda sifat umat Muhammad yang beriman. Ketetapan Allah yang diterangkan oleh Rasul kena terima. Suka tak suka, menyalahi keinginan hawa nafsu kita ke, tak boleh, kena ikut. Itulah beriman. Kalau nak ada hadis ke-41 dalam kitab Matan Arba'in menyokong ayat ni. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak sempurna keimanan kamu sehingga hawa nafsu kamu tunduk pada ajaran yang aku bawa. Dan keputusan Muhammad dia tak mau tu imam saja nak cari penyakit. Jadi saya tu fikir tentang kalau kata Umar Al-Khattab masih hidup di Malaysia, aku ingat kepala berlumbuk atas jalan raya.
Kan? Kepala Guan Ing, Ramal Sami, kan? Ada Guan Ing ni. Ada. Geng Guan Ing ada. Aku heran, sayang sangat kafir, pelik semua. Hampa cuba bawa dalil mai kat aku kena dengar. Kafir ni pun tuan-tuan, yang tak ekstrim kita bolehlah kawan. Hak du usik agama kita tak boleh. Kita tak usik pun agama mereka. Wajak bapak ni. Baik. Jadi golongan yang derhaka ni memang gementar. Tetapi golongan yang suatu hidup di dunia dulu lepas taat, mereka berbeza. Mereka tentera. Kita bawa ayat tentera pula. Sampai Allah panggil tuan-tuan. Ayat 27 hingga 30. Dalam juzuk Amma surah 89 Al-Fajr. Suratul Fajri. Ada 89 Suratul Fajri kalau tak silap. Saya juzuk Amma ni saya tak hafal. Surah ke-78 sampai 114 tu semua juzuk Amma. Ayat surah ke-89. Ayat 27 30. Ya tuan-tuan. Ni yang taat kepada Allah dia relax. Cool. Tengok kelang kabut. Bahkan Allah sebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mutmainnah, tahfiz mutmainnah tu tabung tu ada 2 bulan dah tak main. Kalau hangpa ada biasa bagi RM5 kalilah 3 bulan RM15 malam ni. Kenapa saya pilih mutmainnah? Maknanya jiwa yang tenteram. Macam mana maksud mutmainnah jiwa tenteram? Orang kata masam, dia kata manis. Orang kata payah, dia kata susah. Asalkan itu perintah Tuhan, semua okey. Oh, Tuhan panggil, wahai jiwa-jiwa yang tenteram, kembalilah kamu pada Allah dalam keadaan redha lagi diredai. Tuhan panggil wahai jiwa-jiwa yang tenteram Allah. Pasal itu Tuhan taat sungguh. Orang tak mau buat, hang buat juga. Pasal hang sedap diri, hang hamba aku, masya-Allah. Kemudian Allah kata fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah kamu ke dalam golongan para hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Ayat 29 tu, para hamba tu tuan-tuan yang dimaksudkan ialah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. An-Nisa 69. Ni beza tentera ku. Hak derhaka gelabah bewak, gelabah babi pada. Kan? Hak taat suatu hidup di dunia tenang, relax. Macam saya tuan-tuan ada saya takut kok polis mai ke majlis agama aku relax, tentera. Di dalam hati ketak pada bumbak. Saya boleh bukti kepada dunia lah. Kali kalau ajaran yang saya bawa sesat, kenapa 21 tahun saya berdakwah di Selangor, Jabatan Agama Islam Selangor tak pernah ambil tindakan, sedangkan mereka selalu hadir. Tu bukti dah tuan-tuan. Dan salah seorang pengawal tu mengaku depa tengok video-video ceramah kuliah saya. Tu saya kata macam mana? Dia buat macam ni, A. Dia bagi A. Dia kata A, bagilah hadiah. Tokoh dakwah Malaysia ke apa kan? Tapi bukan saya nak kata ustaz dia dah kenal. Depa bersembuh waktu kuliah tu. Dia tak mau mention lah nama depa. Saya tak ada. Depa main penduk sengat. Kan? Khutbah depa main duduk belakang. Tok Imam muka pucat. Saya pergi duduk sebelah Tok Imam. Dia ni penakut juga. Tok Imam mak berani menjik batu kan. Keras tu. Dia papan penakut. Ada menjik papan jangan marah dah. Pasal apa tak pernah panggil aku? Tu takut lah tu. Kan? Kita dah kalau tak boleh berdakwah, jangan halang orang nak berdakwah. Kan? Kot hampa boleh berdakwah bagi kemas tu, tak panggil kami, tak apa dah. Macam Kelantan dia tak mau tu ustaz-ustaz luar. Pasal apa? Dia nak panggil apa? Dia ada 4,000 pendakwah di Kelantan. Dia panggil halaqah apa dakwah. 4,000 tu imam. Dia pun boleh cover satu Kelantan. Dia pun cakap macam ni kita tak tahulah. Ya. Nah.
Dia orang Kelantan kata. Orang Kelantan. Orang Kelantan. Bagus pada panggil. Terengganu panggil. Kita kalau tak boleh dakwah, tak seduk kacau orang nak berdakwah. Kecuali lah duk bawa ajaran sesat. Kita ni kalau tak khusyuk, tak payah semayang. Kan? Nah, rambut pula dreadlock pula kan. Tu pun ada pengikut tuan-tuan. Ratus ribu followers dia. Ui, dahsyat kan. Kita tak ada banyak macam tu. Kan? Lepas tu dia pun pergi gunting rambut. Dia kata dia semayang tak khusyuk pula dah. Apa tanggungjawab lah isu dia dah. Saya tengok satu video. Saya kata dia ni gila babi kan, babi gila kan. Macam tu pergi tangkap. Yang dulu saya bersama-sama dengan Menteri Agama. Saya salah seorang ahli lembaga pengarah Yayasan Islam di Kedah. Sebenarnya saya ni terlibatlah dengan program tu. Kita Kedah telah melancarkan satu yang dinamakan dana wajar. Wajar ni wang jariah. Jadi direkaskan wajar. Siapa nak sedekah boleh. Kalau nak bagi zakat dapat juga pelepasan cukai tapi tak sepenuh. Nak infak boleh. Jadi di antara fungsi Yayasan Islam Kedah ni, dia bantu orang mengaji agama, orang susah dan sebagainya lah. Ni baru kita nak gerakkan. Jadi kemarin saya main dululah, saya pasal salah seorang ahli lembaga. Tu ada sahabat dua orang bagi sumbangan. Kan, cek besar dia bagi duduk. Tak pada dengan duit tu. Cek besar. Saya bagi pihak lah kan, bagi. Tapi saya kemarin ada niat satu nak cadang benda Menteri Agama, tapi kerana padat sangat program dia. Sampai dia tak makan dengan kami tuan-tuan. Tak pergi pitang lepak, dia bawa atok macam tu no. Tak boleh. Kalau aku jadi Menteri Agama, aku tanpa jangan duk atok apa. Kan, aku nak tidur kan. Aku tidur awal. Saya nak cadang dia tapi tak ada rezeki. Nak cadang ke apa tuan-tuan? Waktu maghrib TV bila lepas azan jangan duk ada drama-drama. Sebelum dan selepas maghrib. Kan? Selepas maghrib pun 10 minit zikir-zikir dan iklan. Tak ada rezeki dah. Kan? Tak apa nanti kita pergi kunjungi dia di pejabat dia. Dia mudah kita jumpa. Yang paling syok kerja kali pergi kat dia, belah balik dia bagi duit poket. Yang tu semua sangat tu. Dia bagi duit poket tu. Dia pun heran. Saya kata awal dia tak bagi. Dia mana pernah dapat banyak macam tu. Dia dah. Mufti berapa sangat. Ini menteri tuan-tuan. Full minister ni. Dengan bodyguard pun semua ada hukuman. Nak cakap tak boleh lama tak macam tahan. Tahan. Macam nak bawa nampak ni. Ya, aduh. Tapi aku keluar dari TV pasal aku duduk belakang dia. Kamera tentu kita kena benar bagi nampak muka kak. Kan? Mula macam ni. Orang tak kenal aku tarik sikit lagi. Adik-beradik aku kenal Dia pun WhatsApp kat anak saya, "Oi, Pak Hang keluar TV." Saya tanya RTM tu, "Ni buka berapa nak siap ni?" Pukul 5 petang. Aku tunggu petang tu. Luar ada depa Yayasan Islam hantar mai kat saya video yang dia buat sidang media tentang haji. Mungkin tahun dia boleh ikut tapi ada SOP yang tertentu lah. Tapi tengok dia letih tuan-tuan. Dia duduk meja depan dah, saya belakang dia. Kata masa duduk tunggu orang nak jemput dia nak ceramah apa bagi pelancaran. Telena. Nak abang letih tuan-tuan. Kan? Dia baru 52. Kena kalau kau ni jadi Menteri Agama, pasal Lena tak angkit dah. Lena nak kaitan sial. Depa pun kena fikir lah sama kan. Mentang-mentang menteri yang apa latu sebut nak berkhidmat untuk rakyat. Alah, ada badan lah kan. Itu cerita dia. Tapi tak kesampaian lah hajat saya, mungkin nanti kita pergi ziarah dia lah. Buat cadangan. Sebab dari dulu dia tuan-tuan. Time maghrib tu lah cerita cukup syok.
Dia habaq pula episod terakhir pula. Allah, mana nak sembahyang maghrib. Lah ambil televisyen, sembahyang pada televisyen. Allahu akbar. Ambil duk tengok ha. Time tu tak satu ada lah. Kan? Contoh setujulah. Iklan. Iklan berbayar tuan-tuan. Bukan free of charge. Kan? Bila tak kesampaian pun tidak. Memang dulu Menteri Agama UMNO dulu saya dah cakap kan dia masa di Yaman. Dia terkejut tu. Tok Imam. Saya kata Datuk nak cadang sikit dia. Datuk tengok ni semua pelajar-pelajar Malaysia di Yaman. Kebanyakan semua susah. Datuk tahu tak? Mereka main ni dengan duit mak pak mereka. Sedangkan kita kutip zakat banyak. Mereka tak boleh bagi kat mereka. Dia tengok muka aku satu macam. Aku tengok muka dia 7 macam. Tu dia tanya saya pula. Entah main belajar tak main makan ni. Duk kerja apa di Malaysia? Lawan UMNO. Dia Menteri Agama UMNO kan. Dia boleh tak kenal aku. Malam tu pun saya keluar TV lah. Orang perempuan saya tengok. Saya panggil RTM ni. Saat lagi bila aku duduk sana ni, ambil gambar. Awak ni, aku orang Malaysia rindu lama dah dia tak tengok aku. Ya kau. Dia main ambil. Saya ni saya duk plan nak suruh RTM pergi sekolah praktis. Tengok projek-projek kita kan. Tapi kalau berbayar tu mahal lah. Kita ada kaedah lain tuan-tuan. Sebenarnya ada kaedah RTM dia tu. Tapi kita tak tahu kan. Jadi cerita macam tu. Lari tajuk tuan-tuan. Memang lari tajuk. Jumaat lepas saya khutbah di Perak. Nah, habis-habis AJK Masjid dijumpa SB. SB ada seorang. Macam Datuk khutbah ni. Lari tajuk. Pasal apa lari tajuk? Sepatutnya hari tu tajuk dia Polis dan rakyat apa? Tidak berpisah. Tajuk lainnya guna Hari Polis. Nak suruh baca Hari Polis jam lah aku. Dia kata lari tajuk. Tu jangan tak apalah lari pun lari lah. Kali pertama saya masuk masjid tu. Boleh padatkan. Kan? Panggil aku naik. Saya jelas. Saya bukan cakap besar. Tak takut apa. Hang polis ke hang pegawai agama besar. Jangan punya pasal. Hang kena bukti dulu tak mana aku cakap tak betul. Boleh saya? Tak angguk tukar kamera apa? Nak tukar kerajaan tak mana ni? Orang yang jiwa tenang dulu. Di dunia mereka taat. Di akhirat mereka tenang. Tentera. Allahu Akbar. Tuan-tuan. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Di sini dia terjemah ayat berapa? Ayat ke-35. Pada hari yang teringat manusia apa yang telah diusahakannya. Itu dia. Hari yang lupa manusia akan segala-galanya hanya apa yang telah diperbuatnya di masa hidupnya dahulu. Itu dia. Hak dia buat tak kena, semua dia ingat. Tuan ada ingat? Hari itu adalah hari yang teringat manusia akan segala apa yang telah pun diusahakannya semasa di dunia untuk menemui penghidupan akhirat yang kekal abadi. Tapi benda-benda kita buat semua tu itu mulut tak boleh nak jadi lawyer lah. Sebab dalam surah Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna bi'aidihim bi'aidihim. Saya nak test imam dia ingat tak? Memang aku lupa pun. Wa tukallimu apa dia? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat 65 surah Yasin. Masa tu tuan-tuan hang sembang kemas, sembang kari, mulut tutup. Tangan katanya lah. Ni yang duk solat duit rakyat. Ni yang duk duit ni judi arak. Hampa jawab lah esok. Kaki kata aku tak pernah main masjid batu. Pi mana? Pi karaoke. Tu dia. Nak berompak dia ni.
Tu surah Yasin jangan duk baca saja. Tu dia kata, mata tu baru dia tanya apa yang dia usaha di dunia Allah. Hari ni dia duk tunggu pembalasan. Tak apalah kita tambah sikit. Kadang-kadang hak baik kita buat tu pun menjadi sia-sia. Pasal apa? Syarat tak lengkap. Dari Quran surah Al-Furqan surah 25 ayat 23. Allah sebut di akhirat ni, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami perlihatkan kepada mereka apa yang mereka usahakan itu. Tapi malangnya segala usaha itu umpama debu yang berterbangan. Allah. Betul apa? Imam, syarat tak lengkap. Saya ulang sekali lagi. Syarat amal kita tuan-tuan akan diterima, akan membantu kita bermula alam barzakh sampai pada hari pembalasan. Mestilah ikhlas dan mesti menepati Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau kita tolak ketetapan Allah dan diterang oleh Rasul, macam mana? Tak mau ikut cara Allah, tak mau ikut cara, ataupun dalam ringkas bahasa tak mau ikut acuan Islam. Tok Imam, ada ayat tentang acuan. Nak tanya Tok Imam tu, kalau nak buat pembalik, ambil acuan buah hulu, jadi tak pembalik? Jadi kot. Jadi. Sedangkan Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui, pemilik alam ini, pencipta dan pemilik alam termasuk memiliki kita, dia dah buat acuan yang sesuai untuk kita. Tiba-tiba acuan tu kita tak mau ikut. Bahagia atau sengsara tak kehidupan kita? Sengsara ni jadi tuan-tuan. Nampak tuan-tuan? Dalil Quran tadilah. Kalau acuan Al-Baqarah 138. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Jadi pemerintah kita ni, lepas ni kita nak pilih pemimpin tuan-tuan, kan? Hari itu pegarang dalam perhimpunan Agung UMNO kan. Garang tu. Kan? Dalam menteri-menteri depan semua pergi jumpa Perdana Menteri. Kan? Pasal dia diarahkan, kan? Diarahkan supaya meletakkan jawatan serta merta. Akhirnya dia tangguh dengan tasbih kafarah. Dia tangguh dengan tasbih kafarah dengan suratul As. Dia sabarlah, bagi lepas habis dulu. Lepas tu bulan 8 habis darurat, nampak habis. Saya yang seronok tertarik tu tentang darurat. Bila yang di Pertuan Agong isytihar darurat, depa mula tikai. Pasal depa ada pakar perlembagaan. Dia kata betul ke pakar? Depa pun lawan keputusan agung di mahkamah. Mahkamah tolak. Pasal apa tuan-tuan? Yang kata pakar macam mana? Dalam Perlembagaan Persekutuan perkara 150/8, keputusan agung adalah muktamad. Tak boleh dipertikaikan, tak boleh kita cabar di mana-mana mahkamah. Hampa pakar perlembagaan kepala bapak barang. Duk kencing macam tu mana cakap dia. Kau ni pakar, kau ni IR. IR. Walau mengaji tak habis. Jam. Nah, ni betul lah IR. Apa tahu lah IR tu datang apa? Tanya dia lah, aku mana nak tahu. Aku tahu sebut lah. Pakar perlembagaan. Polain neraka cerah. Cik rakyat sirik kena muka mereka. Sebab tu kata puak-puak ni aku tak percaya. Mau kaki kencingnya. Kalau betul pakar perlembagaan persekutuan tuan-tuan, dia tahu dah kita tak boleh petikai. Kita tak boleh nak saman ataupun nak bawa kes ni ke mahkamah sebab itu adalah muktamad. Tak pakar lah tu. Mana ustaz tahu? Aku pakar. Pakar kata kat orang. Macam Quran lah kan. Surah sekian ayat sekian haji kali duk cek. Dia kata pakar lah tu. Muka surat apa semua. Pakar lah tu. Ni duk mengaku pakar-pakar. Pilawan pula keputusan agung. Dah balik rumah gigit jari. Agung kata hari bapak ni. Dia pun kecewa tuan-tuan. Tak boleh
nak membatalkan keputusan agung. Perkara 150/8 Perlembagaan Persekutuan. Kemas tak ni. Hampa mana tahu aku kelentong pun. Aku sebut dia. Nah, saya jenis apa-apa hujah saya apa? Bagi konkret. Ni dia Perlembagaan Persekutuan. Ni Quran, ni hadis. Dalam kitab mana? Pergi tengok. Perlu ada tauliah lagi Tok Imam? Kalau mereka tanya tauliah tak ada, yang ni ada. Cengih ustaz ni no. Dia kata apa yang telah pun diusahakannya semasa di dunia itu menemui penghidupan akhirat yang kekal abadi. Tapi ada di kalangan kita yang segala amalan termasuk amalan-amalan baik semua menjadi sia-sia kerana tidak menepati syarat, dua syarat, keikhlasan dan menepati Al-Quran As-Sunnah amalan yang kita buat. Hari yang dibentangkan di hadapannya segala catatan amal perbuatannya sama ada baik ataupun jahat, maka teringatlah manusia di ketika itu, Allah ya aku buat ni Allah tuan-tuan. Baik. Akhir sekali Burizatil jahim liman yara. Maksudnya ayat 36, dan nyata diperlihatkan neraka jahim itu kepada sesiapa yang melihat. Pada hari itu nyata dengan jelas dinampakkan kepada manusia akan neraka jahim. Betapa dahsyat, gerun, hebat, marak menyala apinya. Nampaklah dengan terang akan neraka itu, neraka yang telah didustakan. Dusta ni menolak ataupun tidak membenarkan, makna dusta. Neraka yang telah didustakan mereka dan diejek-ejekkan dahulu. Ada tak orang Melayu dia peli-peli main neraka? Ada tak? Alah, aku dalam semua neraka jahanam aku tak takut. Pasal apa? Jahanam dah. Peli-peli main no. Dah kita pernah dengar kan? Melawak tak boleh dalam soal akidah ni. Neraka ke syurga jangan ada peli-peli main. Kan? Dia kata aku tak takut neraka jahanam. Siapa? Dah jahanam. Ni dia kata. Yang didustakan, yang mereka menolak, yang mereka tidak membenarkan sewaktu hidup di dunia, bahkan diejek-ejekkan dahulu. Nah, itulah neraka jahim yang kamu engkar wujudnya. Tuan-tuan, banyak golongan yang akan dihumban ke dalam neraka jahim. Ayat selepas ni dia habaklah salah satu, tapi saya nak ambil ayat yang dia tak habak dalam ni. Surah As-Saffat, surah ke-37, ayat 22-23. Golongan ni akan ditempatkan ke dalam neraka jahim. Siapa mereka? Pakat dengar. 37, 22, 23 Ustaz. Usyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Ada? Okey. Dia kadang-kadang duk silap dengan Asy-Syu'ara tu. Kan? Ada juga ayat 22 23 tu kadang-kadang ialah kelemahan kita. Ni betul ya. Aja kali kata betul. Surah ke-37 nama surah As-Saffat, surah selepas Yasin ayat 22 23. Cuba dengar. Ni dia kata, apa tengok tu dia neraka jahim. Di antara penghuni neraka jahim, Allah kata kepada malaikat, himpunkanlah orang-orang yang zalim dan orang-orang yang sehaluan seperti mereka. Apa maksud sehaluan seperti mereka tu Imam? Sama macam dia. Penyokong aduk sama-sama. Nyokong. Betul dia sokong. Kan? Allah memerintahkan malaikat himpun orang yang zalim dan orang yang sehaluan seperti mereka. Dan apa yang mereka sembah daripada Allah? Sembah taat. Mereka tak pernah taat pada Allah, tak taat pada Rasul. Mereka tidak pernah berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu juga maksud sembah. Mereka tak sembah. Mereka tak taat Quran, tak ikut Quran, tak ikut hadis. Dan Allah kata, fahduhum, tunjukkanlah kepada mereka. Siapa mereka?
Pemimpin dan penyokong. Ila siratil jahim, jalan menuju ke neraka jahim. Tahun ni kalau berlaku pilihan raya PR15, pilih elok tuan-tuan. Nak selamat di akhirat, pilih golongan beriman dan beramal soleh sebagai pemimpin. Cukuplah ni duk keli pumpang kono macam ni pening. Sagi muafakat nasional, sagi perikatan nasional. Atau mana tak ada apa ni lah ikut Quran. Mari kita pilih sekali tengok. Buat satu penggal. Orang beriman serta beramal soleh. Nah, dia yakin ada hari pembalasan. Dia yakin ada siksa kubur. Takkan dia nak songlap duit rakyat pun. Kita tak mau. Duk sembang pandai tu. Kan? Cuba bagi sekali peluang. Kat puak-puak aprak tu dah bagi dah itu. 22 bulan. Nah. Depa kata kita tebuk atas. Tak tebuk atas. Hampa punya ketua, dia yang tebuk kapal tapi dia pandai. Masa dia tebuk dia pakai siap-siap pelampung. Nah, saya masjid ni memang kuat politik bukan baru sehari. Tahun 1995 sampai lah 25 tahun dah bang. Di masjid ni. Masjid sana. Politik sok mau. Masjid lain tu saya sorot-sorot je. Awak ustaz tak hentam. Aku tengok muka AJK macam nak mati apa. Aku cakap pun tak bimbang pun 30 tahun dah duduk dakwah. Ni dalil. Kan? Jadi ingat, kita yang nak menentukan masa depan bukan negara, masa depan anak cucu kita tuan-tuan. Silap pilih pemimpin sekali ini. Melayu dengan Melayu dah tak payah dah, tak mau bersatu juga. Masing-masing nak tunjuk ego, kan? Ya Allah, selamatkanlah agama Islam dan umat Islam di bumi Malaysia ni ya Allah. Kau gagalkanlah segala perancangan jahat musuh-musuh Islam, khususnya di AP dan Pakatan Harapan. Oh dia. Awak buat tak amin ni? Habis dah. Itu cerita dah tuan-tuan. Boleh Yasin? Kira Yasin main malam ni berbalui kan? Main jauh. Telefon ustaz malam ni ada tak? Nak kata apa-apa di Masjid Batu. Cakap politik kan? Kita bukan sentuh siapa individu mana. Kita nak abang orang Melayu Islam mainlah bersatu. Tuan, depa tepuk tangan ni, depa dah berjaya dah. Peringkat awal. Saya duk congok-congok, saya duk buat sikitlah kajian Tuhan sayang lagi pada orang Islam di Indonesia. Dengan tidak semena-mena depa tebuk kapal pada negeri karam. Kalau takdir tak berlaku yang tu dengan kehendak Allah, tuan-tuan tak tahu apa berlaku kat kita lah. Nak bagi pun RM30 Orang lain naik boleh bagi. Ni nak bagi sacak kok. Ayah. Aku makan bau ni besar ni ya. Musang king. Lakcap kok. RM60. Buka-buka tuan-tuan ada 6 bulan aja kalian. Sahabat pembantu saya makan 3. Saya makan 3. Mana sebulan RM10. Kenyang sampai kelar. Walaupun ustaz besar aja. Aduh, itu teringat masa duk makan, teringat kat cucu. Cucu saya suka makan durian, nombor 6 tu. Beli sebiji lagi, tak tanya harga lah, nak tunjuk kemas kan. Masa nak bayar tu, masa macam nak kencing kan. Dengan buah pelam semua, apa? 162. Ya Allah. Tadi aku makan sebiji opo. Tapi kenyang sampai kelar dekat 2 bulan lah. Tuhan, hak kita perjuangkanlah ni demi masa depan anak cucu kita. Kita tutup dengan firman Allah. Surah An-Nisa, surah keempat ayat 9. Kalau kita tersilap langkah sekali ni, Pak Haji Khalil, saya yakin dan percaya anak cucu kita akan memaki hamun kita. Jangan bagi orang kafir pegang tuan-tuan. Ni negara orang Melayu. Persekutuan Tanah Melayu nama pun. Orang Melayu 63%, 37 bukan Melayu. Tapi bukan bermakna bila kita jadi pemerintah boleh buat zalim kat mereka. Tak boleh. Ayat Quran, hadis berlungguk saya boleh tunjuk. Tak boleh. Wajib kena berlaku adil.
Selamatkan agama kita. Selamatkan Islam dan umat Islam, tuan-tuan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Ada aja. Dan hendaklah kamu menaruh rasa bimbang, rasa takut terhadap apa? Terhadap keturunan atau zuriat yang bakal kamu tinggalkan pada suatu hari nanti. Bagaimana masa depan dan keselamatan mereka. Saya 7 orang cucu, dapat pula seorang. Nah, hak ke-7 ni lah, lain semua pada abang-abang ni. Ni anak nombor 3 lah, dia 4 lelaki. Hak ke-4 ni, ke-7 lah cucu saya. Allah. Senyum saja, panggil dah comel lah apa tu Imam, macam Tok Wan je. Nak bang itu lah kata apa. Dia kenal, saya pergi keluar 3 hari balik, panggil dia cangak terus baru 6 bulan. Allah tengok gedi. Dia kenal muka ulama ni kan. Itulah penyambung aku insya-Allah anak-anak cucu 5 lelaki, jangan main-main. Jadi itu peringatan untuk kita bersama, pastikan apa yang kita buat hari ni anak cucu kita mendapat kebaikan, segala-galanya, hidup di dunia dan juga di akhirat. Jadi takat tu tuan-tuan, tanda dulu. Jadi kalau tuan-tuan nak menyumbang, tabung ada. Kalau nak beli produk-produk ubat gigi, PIE, ada. InsyaAllah apa Ramadan macam biasa, no? Kita ikut jadual kan, Tuan Haji Khalil. Ikut jadual. InsyaAllah tak ada masalah. Kata Pulau Pinang pun bagi laluan lah. Nah, kalau dia tak bagi laluan, dia senang je. Lepas isyak terus buat tazkirah 20 minit. Tak ganggu dah semayang. Saya pun suka cara tu. Kan? Lepas tu siapa yang mazhab 8 buat takat 8. Mazhab 20 habis sampai 20. Aku abang betul 8 dah. Dulu kini selamanya mazhab 8. Kan? Tapi katanya tak ada sekatan mana. Alhamdulillah. Di Kedah semua clear. Kan? Nah, kerja-kerja agama ni sudah kacau lah. Dah lah tahun lepas semua kat jadi imam. Jadi imam nak rumah tahun lepas. Dia pak bini kata sedap suruh abang. Semua jadi imam, aku jadi imam. Tapi saya baca semua surah pendek. Saya nak tidur awal. Aku kira tidur awal ya. InsyaAllah tuan-tuan. Kalau nak beli produk pergi dekat garaj tu lah. InsyaAllah tabung ada depan. Terima kasih. Ribuan kemaafan, terkasar dan sebagainya. Kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul Am. Lilladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Qina 'adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin.